Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah kehidupan yang menghasilkan buah. 今天早上我们的主题是结果子的生活。Nah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diharapkan akan mengerti ya bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang menghasilkan buah. 接着今天早上的这个思想的经文，我希望我们大家都知道，在我们的生活上，我们如何能够结果子。Dan buah seperti apa yang seharusnya dihasilkan oleh seorang yang beriman kepada Tuhan. 还有呢，在我们这些已经相信神的人当中的生活呢，应该结出什么样的果子？Dan sebelumnya kita akan melihat dulu sebentar ya, Bapak Ibu, beberapa gambar yang menarik saya rasa untuk kita lihat. 首先呢，我们将来看几张的图片。Nah, ini dia. Gambar ini adalah gambar berbagai jenis buah-buahan ya. 这个是各式各样的水果。Di usia Bapak Ibu yang cukup tinggi ya, mungkin banyak makanan yang tidak bisa lagi dimakan ya, ada pantangannya. 在我们当中，有许多已经年纪相当大了，也许有许多的食物呢，我们都不能够摄取。Tapi pada umumnya lansia itu diperbolehkan ya memakan buah-buahan. 可是呢，通常，虽然年纪大的、年长的人呢，还可以吃一些的水果。Dan saya yakin Bapak Ibu melihat gambar ini ada beberapa buah yang Bapak Ibu sukai ya, setiap hari bisa dimakan. 我相信，当我们看到这个图片呢，当中有好几种的水果，我们都非常喜欢，而且每天都有在吃。Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana ketika sebuah pohon menghasilkan buah yang banyak ya. 现在接下来我们又来看，这个树如何能够长出许多的果子。Nah, Bapak Ibu tentu tahu ya ini buah apa ya. 我们当然知道这个是什么水果。Nah, ini adalah buah jambu air. 这个是水梨。Buahnya banyak merah dan sangat enak dilihat. 果子非常的多，而且呢，颜色非常的鲜艳。Mungkin ketika kita lihat gambar ini pun kita ingin rasanya memetik satu buah lalu memakannya ya. 当我们看到这样的水果掉在树上呢，肯定我们会想去摘一粒下来吃。Kemudian ini tentu juga kita tidak asing dengan buah ini, apalagi di Kepulauan Riau banyak sekali buah seperti ini ya. 啊，这一个水果我们也非常熟悉，在我们这一带呢，都许许多多都有这样的水果。Nah, ini namanya buah rambutan. 这个叫红毛丹。Di tempat kelahiran saya di Balai, ketika musim rambutan itu ya banyak sekali pohon rambutan di sana. Dan kalau saya lihat merah, pohon itu sangat senang sekali melihatnya. 在我的家乡丹杜巴莱呢，有许多这个红毛丹树，所以呢，当它结果子的季节到了呢，我看到哇，多么的美，颜色红色，多么的鲜艳。Oke, berikutnya, wah ini dia buah yang mungkin disukai hampir semua orang ya. 这个水果呢，许多的人，大多数的人都喜欢吃。Nah, ini buah durian, buah yang sangat mahal juga di Batam, di Kepulauan Riau dijual dengan kulitnya per kilonya ya. 这个也是非常昂贵的。在我们这一带呢，在六内群岛呢，这种水果包过客一起来称，这样子卖的。Bagi kita mungkin kalau lihat buah durian sebanyak ini, wah senang sekali ya lihatnya. Kalau biasanya kita lihat di pasar itu sudah ditumpuk-tumpuk, ini di pohon masih bergelantungan. 我们通常看到的榴莲都是在巴沙都已经摘下来了，而且堆在一堆，
啊，这个也还挂在树上，多么的美啊！Oke, berikutnya kita lihat gambarnya lagi. Ini buah mangga Thailand ya, mangga Thailand. 接下来这个是泰国芒果。Sama seperti buah yang tadi kita lihat, kita juga ketika melihat buah ini juga merasa senang dan mungkin ingin memetiknya. 啊，好像之前的那些水果，看到这个泰国芒果，肯定心里我们也想要把它摘下来吃。Apalagi kalau kita menanam buah mangga, pohon mangga di depan rumah kita dan menghasilkan buah, kita senang sekali. 啊，尤其是如果我们在我们的家门前有一棵这个芒果树，然后它结了果子，哇，我们会非常的开心。Dan terakhir ya, ini mungkin buah yang agak asing bagi Bapak Ibu. Saya sengaja ambil ini. Nah, 啊，mungkin bagi yang dari Sumatera Utara tahu ini buah apa. 接下来这个果子呢，我相信对我们一些人呢也许不太熟悉，这个是在北苏门答腊就非常的多。Nah, ini buah ini dikenal dengan nama terong Belanda. 这个叫做荷兰番茄。Ada banyak namanya ya buah ini. 这个水果有很多的名称。Nah, setelah kita melihat tadi ya gambar-gambar buah-buahan, pohon-pohon yang menghasilkan buah yang banyak, kita semua pada umumnya makin merasa senang dan enak melihatnya. 当我们看到了这么多的水果，肯定我们心里会很开心。Nah, demikian juga Tuhan Yesus ketika melihat kita sebagai umat Tuhan, dalam kehidupan kita menghasilkan buah, Tuhan juga merasa senang. 啊，主耶稣也是如此。如果我们这些成为他的子民呢，在我们的生活上有结出果子来，肯定上帝也会非常的开心。Dan bagaimana cara kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen itu adalah hal yang sangat penting dan harus kita tahu. 那我们这些基督徒呢，在我们的每日生活上，又如何能够结出果子来？那这件事情呢，是非常的重要，我们应该又来学习。Nah, dalam firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan, ya ada 3 ayat, kita diberitahukan oleh Tuhan Yesus sendiri bagaimana kita bisa menghasilkan buah. 刚刚我们所读的这个约翰福音呢，主耶稣亲自告诉我们，我们如何能够结出果子来。Dalam Yohanes pasal 15 ayat keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 在刚才的约翰福音，我们已经读了，就是这里说到第4节，你们又藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面，也是这样。Jadi untuk menghasilkan buah, kita dikatakan di sini harus tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. 所以呢，这里说到又能够结出果子呢，我们应该又藏在主耶稣里面，主耶稣也又藏在我们里面，这样我们才能够结出果子。Nah, perkataan ini mungkin asing bagi kita ya. Bagaimana cara memahami apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini? 啊，这样呢，我们听起来也许不太熟悉，我们不太理解。Nah, kata tinggal di sini, kalau kita lihat ke dalam bahasa Alkitab, artinya adalah beristirahat. 这里说到在主里面，我们如果去查考圣经那个原文的意思呢，就是说在主里面休息。Dalam kata tinggal di sini juga mengandung arti secara tersirat rasa percaya. 另外一个意思呢，就是信靠。
Jadi ketika Tuhan Yesus katakan tinggallah di dalam aku, maksudnya adalah kita harus percaya kepada Dia, berserah kepada Dia, memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. 所以在这里，当提到这个在主里面呢，那我们就应该相信他，又信靠他。Dan kalau bagi kita yang sudah tinggal di dalam Tuhan Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus mengizinkan Dia untuk tinggal di dalam kita. Artinya Dia juga menguasai, memimpin hidup kita. 那如果我们这些已经相信他、已经信靠他的基督徒呢，我们也应该又让基督主耶稣基督在我们里面。Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, kita sudah sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka kita akan bisa menghasilkan buah seperti yang Tuhan Yesus sampaikan di sini. 所以，当我们真正相信主耶稣，与他有好的关系呢，那我们就已经住在他里面了。Nah, agar supaya murid-muridnya lebih paham apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, dia memberikan sebuah gambaran. 为了使他的门徒们更加能够理解明白，主耶稣就在把这一件事情说出来，更加清楚的说出来。Gambaran bagaimana hubungan antara Tuhan Yesus dengan umatnya. 就是把这个主耶稣跟他信徒们的关系说一个比喻。Dan dia mengambil gambaran seperti pokok anggur dan rantingnya. 就是好比呢葡萄树还有枝子。Tuhan Yesus katakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 这里说到呢，枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面也是这样。Jadi Tuhan Yesus, ini adalah gambaran pokok anggur. Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya dan kita adalah rantingnya. Ini ranting ya, yang panjang melengkung ini. 这个就是葡萄树的枝子，主耶稣就是葡萄树，我们就是枝子。Dan buah anggur ini, itu bergelantungan dari ranting pokok anggur. 这些葡萄呢，就在这个枝子长出来。Dan ranting yang menghasilkan buah anggur ini itu berhubungan ataupun tersambung dengan pokok anggurnya. 所以这个长出这个葡萄的枝子呢，它是跟那个葡萄树呢有关联的，联系在一起的。Nah, ini lebih jelas lagi ya. Ini adalah pokoknya ya, pokok anggurnya yang sudah tua. Lalu nanti ranting-rantingnya muncul dari situ, kemudian menghasilkan buah. 这个图片会比较清楚。在一枝一枝，那个就是葡萄树，所以它就长出枝子来，这些枝子就长出果子来。Jadi ranting-ranting ini tidak akan bisa menghasilkan buah anggur yang banyak ini kalau dia tidak terhubung ke pokok anggurnya. 所以这些枝子呢，如果它跟这个葡萄树没有联系呢，没有连在一起呢，它是不可能把果子长出来的。Nah, sama seperti kalau kita yang tinggal di Batam, kalau kita punya sebuah pohon mangga, lalu rantingnya kita potong dan kita menunggu kapan ranting itu bisa menghasilkan buah, nah itu tidak akan pernah terjadi. 现在说另外一个比喻，使到我们能够明白呢，就是如果我们有芒果树，然后一颗枝子我们把它砍下来，那这个砍下来的枝子呢，就不可能再会长出果子了。Ranting itu harus terhubung kepada pokoknya, pokok dari buah itu, sehingga dia bisa mengambil nutrisi ya. Nanti pokok itu akan menyalurkan nutrisi kepada ranting-rantingnya sehingga bisa menghasilkan buah. 这个枝子呢，它应该跟这个树有关联，就是连在一起，然后它能够从树吸取营养，它才能够结出果子。
Jadi kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur itu, tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak bisa berbuah. 所以呢，如果我们不住在主耶稣里面，我们不相信他，跟他没有关系，那我们就不可能能够结出果子。Jadi kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya jika ingin kehidupan kita menghasilkan buah, maka terlebih dahulu kita harus memiliki hubungan relasi dengan Tuhan Yesus. 所以呢，我们这些基督徒，如果我们希望我们愿意能够结果子，首先我们应该跟主耶稣有联系。Dan di luar Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Bahkan dikatakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. 在主耶稣之外呢，那我们就不可能能够长出果子。这里说到不能做什么，连什么都不能够做。Ayat kelima dikatakan, Tuhan Yesus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 这里说到呢，第五节，我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面的，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, dikatakan bahwa kita akan berbuah, dan bukan hanya berbuah saja, tapi berbuah banyak. 这里说到，如果我们在主耶稣里面呢，我们将会结出果子，不单单结出果子，我们会多结果子。Tadi kita sudah lihat gambar pohon-pohon yang menghasilkan buah yang banyak. 刚才我们已经看到了，那葡萄树结了许许多多的果子。Dan Tuhan Yesus katakan kalau kita tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal di dalam kita, ada persekutuan dengan Tuhan, kita akan menghasilkan buah yang banyak. 所以主耶稣说到，如果我们在他里面，他也在我们里面，那我们与他有交通，我们就将会结出许许多多的果子。Dan di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya adalah kita tidak berguna sama sekali. Sama seperti ranting yang sudah terpotong, sudah terputus hubungannya dengan pokoknya, tidak ada gunanya lagi. Tidak bisa berbuat apa-apa. 那如果我们跟主耶稣没有联系呢，那就好比那个枝子从树枝上砍下来，那我们不可能能够结出果子，我们也不能做什么。Nah, kalau kita yang menanam pohon di sekitar rumah kita, dan kita lihat ada ranting yang sudah kering, apa yang kita lakukan kepada ranting itu, Bapak Ibu? 弟兄姐妹，如果我们的家门前有一棵果子树，什么果子都好，然后有一颗枝子已经枯干了，那我们会做什么呢？Kita sudah tahu bahwa ranting itu tidak akan pernah lagi menghasilkan buah, sudah kering. Dan satu-satunya yang kita lakukan adalah kita akan mengumpulkan ranting-ranting itu, membuangnya dan membakarnya. 那我们知道这一只枝子呢，不可能再会生出果子来，那我们会做什么呢？肯定我们会把它摘下来，放在一边，然后把它烧了。Ayat ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku yang tidak punya hubungan dengan Tuhan Yesus, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 那这里第六节说到呢，人若不藏在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来扔在火里烧了。Jadi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus, digambarkan seperti ranting yang tidak ada gunanya bagi Tuhan. 所以那一些不相信主耶稣，跟主耶稣没有联系的人呢，就好比这一些枝子枯干了。Dan ranting-ranting ini, yang kering ini akan dikumpulkan dan akan dibakar. 所以这些枝子，这些枯干的枝子
将会被人拾起来，然后被烧了。Ini adalah gambaran bagi mereka yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan dikumpulkan suatu hari nanti dan mereka akan dibakar di lautan api. 这就是说到那些不相信人、不相信主耶稣的人，有一天他们将会被聚集在一起，然后被丢在火炉里，永永远远的烧着，就是地狱。Tetapi kita yang memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, yang sudah percaya kepadanya, kita diharapkan dan dipastikan akan menghasilkan buah, dan buah itu adalah buah yang banyak. 可是我们这一些相信主耶稣的人，肯定主耶稣已经向我们保证说，我们会结果子，而且呢，许多的果子就是多结果子。Nah, jadi hal pertama Bapak Ibu yang perlu kita ingat apabila kita ingin memiliki kehidupan yang berbuah banyak bagi Tuhan, kita pertama-tama harus memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. 所以弟兄姐妹，如果我们愿意，我们希望能够为主耶稣多结果子，那首先我们要肯定的就是我们与主耶稣有关联。Lalu mungkin kita bertanya, buah seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? 那我们也许在疑问说，到底主耶稣所说的果子是什么果子呢？ Nah, kita akan melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23a tentang buah roh yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. 那我们将来看这个加拉太书，就是关于圣灵的果子，就是使徒保罗讲解出来的。 Nah, ada 9 buah roh yang disebutkan di sini. 这里所说到的圣灵的果子呢，有9样。 Tapi menariknya Paulus tidak menyebut sebagai buah-buah roh, tapi buah roh saja. 可是呢，使徒保罗并不是说许许多多的圣灵果子，他只是说圣灵的果子，就是说单一的。 Ini memberikan kita informasi bahwa segala sifat karakteristik yang disebutkan di sini adalah sebuah satu kesatuan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. 所以这里呢，我们就能够理解到说，所有这个圣灵的果子，这里所说到的每一样的圣灵果子，其实是唯一的，就是合一的，不能够把它分开的。 Jadi kita tidak bisa memilih-milih, saya mau punya kasih saja, tidak mau punya sukacita. Tidak bisa, semua adalah satu kesatuan. 所以我们不能够选择性的说啊，我只愿意有这个爱人爱，我不需要有喜乐，不可以这样的。 Dikatakan di sini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 这里说到呢，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。 Pertama kita akan bahas kasih. 首先我们用来看 Nah, 仁爱 ini adalah kasih agape. 这个仁爱呢，就是爱加倍，就是神的爱。 Ini adalah kasih dari Tuhan kepada manusia. 这个就是神向人的爱。 Ketika Tuhan Allah mengasihi kita, menunjukkan kasihnya dengan mengutus Yesus datang ke dalam dunia, dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima kasih Allah itu. 所以当人把主耶稣差派到这个世界上来，然后我们相信他呢，那我们就领受了这个爱加倍的爱。 Oleh karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita bisa mengasihi Dia kembali. 因为呢，神先爱我们，所以我们就能够爱他。 Nah, mengasihi Tuhan harus ditunjukkan dengan perbuatan. 所以我们爱神呢，应该就是在行动上显现出来。 Nah, di dalam keluarga kita,
kita punya anak, punya mantu, punya cucu, ya punya banyak sekali anggota keluarga. 在我们家中呢，我们有孩子，我们有媳妇，有女婿，有孙子。Ketika kita bilang saya mengasihi cucu saya misalnya, kita akan buktikan kasih itu dengan perbuatan kita, mungkin membelikan dia hadiah ulang tahun, memberikan sesuatu kepada dia. 比如说我们说我们爱我们的孙子呢，那我们就会在行动上显现出来。比如说我们送给他这个生日礼物，Ada bukti yang kita tunjukkan kepada mereka yang kita kasihi. 所以有这个实际的证据显现我们向他们的爱。Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka buktinya adalah kita mau beribadah kepadanya. 所以呢，如果我们说我们爱神、爱上帝呢，那我们应该会来敬拜他。Setiap minggu adalah hari Tuhan di mana kita datang beribadah kepada Tuhan. 每一个星期天，每一个主日，就是我们应该来敬拜神的那个日子。Kalau kita masih mampu untuk datang, masih bisa berjalan, masih bisa datang ke gereja, kita harus datang ke gereja beribadah. 只要呢我们行动还方便，还可以走路，我们应该都要到神的家中来敬拜他。Ada usaha dari diri kita sendiri, saya mau beribadah kepada Tuhan karena Dia sudah mengasihi saya. 所以我们应该就是尽量的来，因为这神爱我，所以我又来敬拜他。Kalau kita mungkin tidak bisa berjalan, hanya terbaring di tempat tidur, kita pun masih bisa beribadah kepada Tuhan. 比如说呢，我们不能行动，就是行动不方便，已经躺在床上，我们还是有办法的，能够来敬拜神。Mungkin kita tidak bisa datang ke rumah Tuhan, tapi kita bisa beribadah secara virtual, secara online. 也许呢，我们不能够亲身到现场，就是到神的家中来敬拜他，可是呢，我们还是能够在线上参加敬拜。Bukan hanya datang beribadah kepada Tuhan di hari Minggu, tapi setiap hari juga kita beribadah kepada Tuhan, berdoa setiap hari. 不单单只是星期天来敬拜神，我们每一天在家里也能够敬拜他，向他祷告。Melalui doa kita menunjukkan bahwa kita sepenuhnya bergantung, berserah pada Tuhan. 就是借助祷告，我们就显现说，我们把自己依靠着神，100%的信靠他。Jadi ibadah adalah bukti kita bahwa kita mengasihi Tuhan. 所以敬拜就是我们向神的爱的证据。Yang kedua adalah mematuhi firman Tuhan. 第二件呢，我们对神的爱的圣经呢，就是遵守神的话语。Mematuhi firman Tuhan itu sama dengan mematuhi Tuhan sendiri. 遵守神的话语就等于遵守，就是顺服神。Apakah kita ada terbeban dalam hati kita untuk selalu mau patuh kepada firman Tuhan? 我们心里是否有这个负担，说我要一直的每时每刻的都来遵守神的话语，都来顺服我们的神？Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita tidak mau membuat Tuhan kecewa terhadap diri kita, kita tidak mau melanggar perintahnya. 如果我们真正的爱神，那肯定我们不要使到神对我们失望，我们也不愿意不去遵守他的话语。Ada sukacita dalam hati kita ketika kita mau patuhi firman Tuhan. 然后在我们的心里，当我们顺服神的话语、遵守他的话语的时候呢，我们心里会有喜乐。Kenapa? Karena kita mematuhi firman Tuhan oleh karena mengasihi Tuhan. 为什么呢？因为我们爱神，然后我们就顺服、遵行他的话语。Kemudian kasih juga ditunjukkan kepada sesama. 接下来呢，爱呢，我们也向别人显现。
Yang pertama, mengampuni orang lain. 首先，我们要饶恕别人。Ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita secara manusiawi akan merasa kecewa atau bahkan sakit hati. 当有人就是对我们做一些不好的事情呢，肯定我们心里会失望，会呃心痛。Tetapi kita yang sudah diampuni oleh Tuhan harus sadar bahwa mengampuni adalah suatu hal yang harus kita lakukan. 可是呢，我们这一些已经得到神赦免我们的罪，那我们肯定也要学习如何的饶恕别人。Kita harus selalu ingat bagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Kalau Tuhan tidak ampuni kita, maka kita akan ke neraka. 我们要一直的记住神如何的赦免了我们的罪。如果神不赦免我们呢，那我们即将肯定的会到地狱去。Maka dengan sendirinya kita pun akan mau mengampuni orang lain. Karena Tuhan sudah ampuni saya, maka saya juga harus ampuni orang lain. 对，因为神已经赦免了我的罪，所以我应该也要学习饶恕别人。Kemudian yang kedua, tidak iri kepada orang lain. 接下来就是我们不应该嫉妒别人。Kita senang ketika melihat orang lain senang. 当别人喜乐，我们也跟他一起喜乐；Kita juga sedih kalau melihat orang lain sedih. 当别人忧伤，我们也跟他一起忧伤。Ada rasa kasih kepada orang lain. 就是我们对别人有这个爱心。Nah, rasa iri kalau kita pelihara terus-menerus, maka itu akan menimbulkan kebencian ya kepada orang lain. Kita akan membenci orang lain. 如果我们把这个嫉妒的心一直保留着，有一天我们就会憎恨别人。Ketika kita katakan kita mengasihi sesama kita, maka rasa iri, rasa benci itu akan hilang. 所以，如果我们去爱别人呢，那这个嫉妒的心、羡慕的心就不存在了。Tuhan Allah sudah mengasihi kita sedemikian rupa, maka kita juga harus mengasihi orang lain. 神已经如此的爱我们，所以我们应该也要去爱别人。Nah, Bapak Ibu, kita harus selalu ingatkan diri kita ya tentang pengampunan yang luar biasa yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. 所以弟兄姐妹，我们也应该要去显现神对我们何等大的爱。Maka kita juga harus dengan pertolongan Tuhan akan sadar bahwa sama seperti Tuhan sudah ampuni saya juga harus ampuni orang lain yang sudah bersalah kepada saya. 所以借着神的帮助，我们也要去学习，因为神已经赦免了我，所以我又学习如何的去饶恕别人。Jadi yang pertama, buah roh itu disebutkan adalah kasih. 所以第一个圣灵的果子就是仁爱，Yang kedua adalah sukacita. 第二就是喜乐。Nah, sukacita ini adalah sukacita oleh karena kasih karunia Allah yang kita peroleh. 这个喜乐呢，就是因为这个我们得到神的恩典，Kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita tidak lagi dihukum, maka ada sukacita yang timbul dalam hati kita. 因为神已经赦免了我们，神不再呃让我们受惩罚，所以我们心里会有喜乐。Sukacita yang tidak berasal dari dunia ini. 这个喜乐不是从世界而来的。Nah, Bapak Ibu, apakah kita sekalian bersukacita ketika kita sudah datang percaya kepada Tuhan Yesus? 弟兄姐妹，当我们相信主耶稣的时候呢，我们心里是否有喜乐？Nah, kita harus bersukacita. Bayangkan yang tadinya kita harusnya dihukum di neraka, sekarang sudah diampuni oleh Tuhan dan kita punya tempat yang kekal di sorga. 我们应该有喜乐，为什么呢？
因为之前当我们还没有相信主耶稣的时候呢，其实我们是应该理所当然的又到地狱去被受惩罚。可是呢，当我们相信主耶稣的时候，那我们就不需要到那地狱去，而且我们能够得到这个永生天堂、永生的天堂，所以我们应该有喜乐。Nah, sukacita yang diberikan Tuhan ini tidak dipengaruhi oleh situasi di sekitar kita. 所以这个从神而来的喜乐呢，是不受环境，是周围环境的影响。Walaupun kita dalam keadaan susah, tetap ada sukacita dalam hati kita. 虽然也许我们在这个困境当中，可是这个喜乐是从我们内心发出来的。Mungkin orang-orang tidak akan paham bagaimana mungkin dalam kesusahan kita bisa bersukacita. 也许别人不能够理解我们在困苦的当中如何能够有喜乐。Kita bersukacita dalam kesusahan karena kita tahu bahwa Tuhan sudah嗯，merencanakan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya dan tidak ada yang terjadi di luar kehendak Tuhan. 我们在困境当中还能够喜乐，为什么呢？因为我们知道我们的神已经释化了一切，所以无论发生什么事情，没有在神掌控之外的事情能够发生。Kita bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. 我们有喜乐，因为我们知道神将会把一切不好的事情化为美好，为至我们的益处。Yang berikutnya adalah damai sejahtera. 接下来呢，就是和平。Nah, rasa damai sejahtera adalah rasa damai yang dirasakan oleh karena sudah diperdamaikan dengan Allah. 这个和平呢，就是因与神和好而感受到的平安。Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah musuh-musuh Allah. 当我们还没有与神和好，还没有相信神之前呢，那我们是上帝的敌人。Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia mengorbankan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang yang berdosa, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. 所以，上帝这个神的儿子主耶稣就来到这个世界上，将自己献上，使到我们能够与神和好。Dan kita akan merasa damai, tenang, karena kita sekarang adalah anak-anak Allah. 所以我们会感觉到呃平安，因为我们现在是神的儿子。Dan kita juga ada merasa aman, ya, karena mengetahui bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kita sebagai anak-anak. 而且呢，我们知道有一位神一直的在照顾着我们，所以我们就有心里有这个平安，这个和平的感觉。Tidak ada rasa khawatir dalam hati kita karena kita tahu Tuhan mengontrol segala sesuatunya. 因为我们不会再担心这个担心那个，为什么呢？因为我们知道所有的事情都是我们的神、我们的上帝掌控着的。Tidak ada satu hal pun dalam hidup kita yang terjadi tanpa seizin Tuhan. 所以没有一件事情发生在我们的生命上，不是我们的神所允许的。Bahkan kita juga tidak ada rasa takut untuk menghadapi kematian. 甚至呢，我们对于死亡都没有这个恐惧感，Karena kita tahu setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan kemana? Yaitu ke sorga bersama-sama dengan Tuhan. 因为我们知道，当我们离开这个世界之后呢，我们又到什么地方去？那就是到天堂去与神在一起。Mereka yang belum percaya Tuhan, belum mengenal Tuhan, akan merasa takut untuk menghadapi kematian. 那些还没有认识神的，还没有相信神的，
他们肯定会有对这个死亡有恐惧，Takut karena dia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang berdosa di hadapan Tuhan. 他们恐惧，因为他们将要向神交代他们的生活。Tapi kita adalah orang-orang yang sudah didamaikan, diperdamaikan dengan Allah, maka kita tidak akan dihukum setelah kita meninggalkan dunia ini. 可是我们这些已经与神和好的人呢，就是与上帝的关系已经和平了，那我们就不会被受惩罚。Kemudian yang berikutnya kita akan melihat lagi kesabaran. 接下来我们又来看忍耐。Nah, kesabaran secara harfiah artinya adalah panjang amarah. 这个忍耐呢，这个字面上的意思呢，就是常怒。Ini adalah sebuah kondisi di mana kita bisa menahan emosi kita untuk tidak kita luapkan kepada orang lain. 意思就是说，我们能够控制我们的心情，不对别人发怒。Dan kita tidak mudah teriritasi, gampang tersinggung, gampang marah oleh karena hal-hal yang terjadi di sekitar kita. 我们也不会轻易的就感觉到不开心，感觉到对别人不开心，就是感觉到他冒犯了我们。Nah, ini tidak berarti bahwa orang Kristen tidak boleh marah. Tentu saja tidak. Kita boleh marah, apalagi kalau kita melihat ada sesuatu yang tidak benar. 这个不是说我们基督徒就不可以发怒，不是这。如果我们看到不对的事情，我们还是可以心里有这个怒气。Ketika kita marah pada tempatnya, ya, sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan, tidak sampai membuat kita berdosa. 所以这个发怒呢，就是应该照应该正确的发怒，不是随随便便的乱乱的发怒。Dan kita sabar ketika berhadapan dengan semua orang. 所以当我们面对所有的人呢，我们都很有耐心。Kita bisa memahami ya ketika ada orang yang mungkin menyinggung perasaan kita, kita bisa menahannya dan bersabar terhadap orang itu. 所以如果当有人冒犯了我们呢，我们还是能够去理解他，不去发怒。Kemudian kita juga sabar ketika menghadapi kesusahan. 当我们面对困难的时候，我们心里也有耐心。Di usia Bapak Ibu yang cukup tinggi saat ini, tentu ada banyak sekali kelemahan tubuh yang dirasakan. 当我们这些乐龄人士年纪已经大的乐龄人士呢，肯定我们身里有许多的不适。Ada bagian tubuh kita yang selalu kita rasakan sakit di bagian itu dan kita mungkin merasa sudah sudah habis kesabaran. 也许在我们身体的某一个部分呢，会一直的疼痛，直到我们都已经没有耐心了。Dalam kondisi demikian pun, kita sebagai anak-anak Tuhan akan berusaha untuk bersabar menghadapi situasi itu. 在这样的情况下呢，我们这一些上帝的儿子，我们还是要忍耐着。Datang kepada Tuhan, ceritakan segala keluh kesah kita, dan sampaikan kepada Tuhan, minta pertolongan kepadanya. 我们来到上帝的面前，我们向他诉说心里的苦，然后求主帮助我们。Tidak mudah untuk mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan orang-orang di sekitar kita, bahkan menyalahkan Tuhan. 所以，我们不要随随便便就投诉，就指责别人，错怪别人。Kemudian berikutnya sabar dalam menghadapi ujian iman kita. 哦，那如果我们面对信心的考验，我们也应该又有耐心。Kesusahan-kesusahan yang terjadi dalam hidup kita bisa saja adalah bagian dari ujian iman kita. 我们在生活上所面对的困难呢，
也许就是对我们信心的考验。Sakit penyakit yang kita rasakan dalam tubuh kita juga mungkin bisa jadi adalah bagian dari ujian Tuhan untuk iman kita. 我们身体上的病痛，也有可能是从上帝而来的这个信心的考验。Nah, dalam kesemuanya ini, firman Tuhan katakan kita harus memiliki sikap kesabaran ini. 所以呢，神就告诉我们说，我们应该有这个忍耐的心。Kemudian yang berikutnya adalah kemurahan. 接下来就是恩慈。Nah, kemurahan yang biasa kita pahami adalah orang yang ya gambaran yang kita dapatkan adalah seseorang yang mudah memberi. 这个恩慈呢，我们所能够想到的这个形象，就是一个非常喜欢施舍，也喜欢给别人的人。Itu adalah benar, tapi Alkitab ketika berbicara tentang kemurahan itu lebih daripada sekedar memberi saja. 那个是正确的。可是呢，圣经当他说到这个恩慈呢，就是远远超过这个刚才我们所说的愿意施舍。Di sini dikatakan sikap yang sensitif terhadap situasi orang lain, thoughtful ya atau peduli, ingin tahu kesusahan orang lain. 这里就是意思就是说，他对别人的处境敏感，而且体贴，而且关心。Ketika misalnya kita lihat ada seorang anggota jemaat gereja yang murung ataupun seperti tidak biasanya seperti itu, kita akan bertanya ada apa? 当我们看到我们一位会友呢，好像有点不开心或者是不寻常呢，那我们就会去问他啊，你到底有什么事情？Ini adalah bagian dari sikap kemurahan. 这个就是恩慈的态度。Kita tidak cuek ya, tidak punya sikap acuh tak acuh kepada orang lain. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Orang Kristen tidak boleh seperti itu. 就是我们不应该有这个不理不睬的态度，基督徒不应该这样。Dan ketika kita tahu apa masalah orang itu dan kita bisa bantu, nah kita selalu bersedia untuk membantu mereka apabila ada kesempatan dan kita mampu membantu mereka. 所以，当我们知道某一个人的困境，然后我们有能力去帮助他，那么我们就应该又去帮助他。Sedapat mungkin, kalau saya bisa bantu, saya bantu. Jangan menunda, jangan sampai juga kita tidak mau membantu, padahal kita bisa membantu mereka. 据我们所能呢，我们尽量的，只要还是在我们能力范围之内呢，我们应该都会去帮助他。我们不应该说，其实我们有能力，可是我们不愿去帮助，不应该这样的。Nah, kemurahan hati juga bisa dipahami sebagai sikap memahami, memaklumi situasi orang lain atau yang kita kenal dengan istilah tenggang rasa. 这个恩慈呢，也可以讲解说来，就是说能够理解别人。Jadi kita coba untuk positive thinking terhadap orang-orang di sekitar kita. 所以我们就设法就是用正面的思想去想别人。Misalnya kita yang memiliki anak-anak yang jarang mungkin menelepon kita atau mengunjungi kita, kita harus berpikir positif. Mungkin mereka sibuk dan kita coba pahami, maklumi situasi mereka. 比如说呢，我们有孩子已经成年的孩子呢，那他很少来探望我们，很少打电话，那我们心里应该又去理解说，也许他们非常的忙。Kita tidak memaksa orang lain untuk selalu memahami kondisi kita, harus dimengerti terus, tapi kita sendiri tidak mau memahami orang lain. 所以我们不应该去逼别人来理解我们，可是我们不愿意去理解别人，我们不应该这样的。Jadi sebagai orang Kristen kita harus memiliki sikap kemurahan ini. 所以成为基督徒，我们应该有这个恩慈的态度。Oke, berikutnya adalah kebaikan. 接下来就是良善。Ini adalah hal yang mudah kita pahami, kita bersikap baik kepada semua orang tanpa terkecuali. 这个我们
可以非常容易的就能够明白，就是善待每一个人，无一例外。Kita tidak hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, tapi juga orang yang jahat, orang yang mungkin membenci kita ataupun musuh kita, kita tetap berbuat baik kepada mereka. 所以我们不单单只是善待那些对我们好的人，呃，甚至那一些对我们不好的人，我们还是善待他们，对他们好。Ketika kita berbuat baik kepada semua orang, karena kita, alasannya adalah karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita. 所以我们对别人好，就是善待别人呢的理由，唯一的理由就是因为神已经对我们非常的好。Tidak ada niat tersembunyi ketika kita berbuat baik kepada orang lain supaya orang itu baik kepada saya. Tidak ada seperti itu. 所以我们对别人好，去善待他们呢，不是有这个企图，心里希望他们会回报我们，不应该这样。Kita yang sudah kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan, maka kita harus berbuat baik juga kepada orang lain. 因为我们已经得到神的善待，所以我们应该也有这样对别人。Berikutnya adalah kesetiaan. 呃，接下来就是，不得了呀，接下来就是信实。Kita berlaku setia kepada Tuhan. 信实就是对神忠心。Dan ini bisa kita tunjukkan dengan mengikut Tuhan dalam segala situasi. 我们如何显现对神的忠心呢？就是在任何的情况下都跟随着我们的神。Dalam senang maupun dalam suka maupun duka, kita tetap ikut Tuhan. 就是无论是晴天，无论是雨天，无论好坏，我们都跟随我们的神。Kita tidak mengikut Tuhan karena hanya mengharapkan sesuatu dari Dia. 我们不应该说跟随神，只是因为我们希望从神那里得到什么。Faktanya adalah kita sudah terima sesuatu dari Dia, itu keselamatan, anugerah keselamatan yang tidak ternilai, dan sudah sepantasnya kita setia kepada Tuhan. 事实上呢，其实我们已经从神那里得到那个最美好的，那就是救恩。所以，我们应该又向我们的神有信实的态度。Dan kita juga setia untuk mematuhi firman Tuhan, selalu mau patuh kepada firman Tuhan. 所以呢，我们也应该又忠心的来遵守我们神的话语。Mematuhi firman Tuhan bukan sesuai dengan kemauan kita. Kalau saya mau, saya patuhi. Kalau saya tidak mau, saya tidak patuhi. Tidak seperti itu. 所以，遵守神的话语呢，不应该说啊，照着我的心情，我想遵守我就遵守，我不想遵守我就不遵守，不应该这样的。Oke, yang berikutnya berlaku setia kepada sesama. 接下来呢，我们应该有对别人有忠诚。Nah, kita menepati janji ya terhadap orang lain. 就是说，我们对别人的应许，我们就应该又去实现。Dan kita juga menjadi orang yang dapat dipercaya. 所以我们对别人呢，对别人来说就是可以信赖的人。Kita harus bisa mengasihi sesama kita dan kita bisa menunjukkan rasa kasih kita dengan menjadi seorang yang bisa dipercaya. 所以我们应该去爱别人，就是接着成为那一个可以信赖的人。Dan yang kedua terakhir, kelemah lembutan. 接下来温柔。Ini kelemah lembutan adalah bersikap, di sini kata bersikap lemah lembut atau ramah terhadap semua orang. 温柔就是说，对别人友善，对每一个人都友善。Dalam berhadapan dengan semua orang di sekitar kita, kita selalu menunjukkan sikap yang penuh dengan kasih. 当面对我们周边的人呢，我们都一直的显现这个爱，显现这个温柔友善。Tidak membeda-bedakan orang. 就是说，我们不偏心。Kepada semua orang kita bersikap lemah lembut dan ramah.
对每个人我们都友善，都温柔。Dan sikap lemah lembut juga bisa dipahami sebagai sikap yang rendah hati. 这个温柔也可以理解成为这个谦卑。Seorang yang percaya kepada Tuhan harus selalu bersikap rendah hati. 一个相信有神的人，应该一直都有谦卑的态度。Ada kesadaran dalam hati kita bahwa segala sesuatu yang saya capai, yang saya miliki, semua berasal daripada Tuhan. 就是心里知道醒悟到，我所有的，我所拥有的，就是从神而来。Sehingga tidak ada hal yang bisa kita banggakan. 所以我们不应该有什么骄傲的态度，Semuanya adalah karena kemurahan Tuhan. 因为借着神的恩典，我们才能够拥有这一切。Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. 最后一件就是节制。Nah, penguasaan diri di sini adalah sebuah sikap yang bisa, di mana kita bisa menguasai diri kita dengan begitu baiknya. 这个节制呢，就是一个态度，这样讲解说，精通自我控制，我们能够控制自己。Kita dapat mengenali dengan baik segala jenis hasrat keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. 就是说，我们能够非常的清楚认识到各种违背神旨意的欲望。Dalam hal ini, saya percaya dibutuhkan kedewasaan rohani. 我相信在这为能够节制的人呢，需要一个已经成长在灵性上已经成长的基督徒。Kita tidak hanya mengenali segala hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tapi juga kita menghindarinya dengan menguasai pikiran, perkataan, perbuatan kita dari segala hal yang berdosa. 所以，我们不单单只是认识各种违背神旨意的欲望，我们也可以控制自己的思想、言语、行为，然后远离一切罪恶的事物。Kita berusaha menghindari segala pikiran-pikiran yang membuat kita berdosa kepada Tuhan. 我们会尽量的远离那一些使到我们会跌入罪恶里面的思想。Pikiran yang jahat, berburuk sangka terhadap orang lain. 就是罪恶的思想，而且对别人有负面的观点。Dalam perkataan, kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun. 就在原理上呢，就是我们所说出的原理呢，应该就是能够勉励别人的， Bukan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 不是那一些能够伤害到别人的原理，也不应该说出不好的原理，不讨神喜悦的原理。Nah, apabila kita bisa menguasai pikiran kita dengan baik, maka perbuatan kita juga akan bisa dikuasai dengan baik. 如果我们能够控制好我们的思想，那肯定我们的行为也能够控制得好。Dari pikiran yang baik, maka akan muncul juga tindakan yang baik. 所以从好的思想，肯定也能够产生好的行为。 Jadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, itu bisa menguasai dirinya dari segala jenis hal yang berdosa. 所以，一个相信主耶稣的人，他能够控制他的思想、他的行为，远离一切不好的、一切罪恶的事物。 Nah, jadi tadi ada 9 buah roh yang kita sudah bahas. Ini semua adalah satu kesatuan yang harus kita miliki sebagai seorang Kristen. 所以，刚才我们已经看了这个9样的圣灵的果子，这个就是我们在主里面能够结果子的这个方法。 Mungkin bagi sebagian kita ada yang merasa sulit untuk melakukan semua hal itu, tapi ingat, ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Dia tinggal di dalam kita, maka kita bisa berbuah banyak baginya.
也许呢，我们当中有一些会认为说这不简单，又把今天的话语行出来。可是只有我们在主耶稣里面，然后主耶稣在我们里面，我们肯定能够结出果子来的。Dengan kata lain, Tuhan Yesus sendiri akan menolong kita, membantu kita untuk bisa melakukan atau memiliki karakteristik yang tadi sudah kita sebutkan satu persatu. 换一句话说呢，主耶稣自己肯定会帮助着我们，使到我们能够结出各式各样的果子。我们刚才已经谈论到的。Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita selalu bersandar kepada Tuhan Yesus, memohon pertolongannya agar kita bisa menghasilkan buah yang banyak dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. 弟兄姐妹，我们继续的来信靠我们的神，我们的主耶稣，使到我们在生活上能够真正的来为他结出果子来。Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. 愿主帮助我们，我们一起来祷告。Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, 我们在天上的父神，bantulah kami semua untuk bisa menghasilkan buah yang banyak dalam kehidupan kami. 求主帮助我们能够在生活上结出许许多多的好果子。Biarlah setiap kami yang ada di sini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. 求主帮助我们每一位在今天出席这个乐龄团契的，能够真正的相信主耶稣，有与主耶稣有好的关联、好的交通，Sehingga kehidupan kami bisa selalu berkenan di hadapan Tuhan. 使到我们的生活能够真正的讨主的喜悦。Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们这样祷告是奉主耶稣的名，Amin. 阿门。